Tapi pendapat jumhur ulama kata boleh, kecuali tadilah. Kecuali tadi. Itulah maksud Imam Bukhari sini. Dia nak ayatnya, dia menyokong pendapat jumhur, supaya dengan orang ramai-ramai, ulama ramai-ramai, iaitu dalam istihadah seseorang boleh bersetubuh dengan isterinya, boleh. Jika tidak ada mudarat lah. Kalau ada mudarat tu lain cerita. Dalilnya mana? Imam Bukhari mari hadis Aisyah. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ni bukan kepada Aisyah, ni hadis yang ringkas. Hadis ni dulu kita sudah jumpa dah, hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Cerita dia. Cuma Aisyah meriwayatkan, Aisyah cerita. Dia kata Nabi SAW kata, bila haid kamu mari, kamu berhentilah bersemayang. Sebelum haid mari tu kan duduk semayang semacam. Bila haid mari, kamu berhentilah. Ni Fatimah ni dia beristihadah. Lepas tu dia pun mari kotor juga. Dan bila haid kamu itu pergi, yang ni tempoh haid biasa kamu alami itu pergi, faghsili anki dama wa salli, kamu basuhlah darimu darah dan kamu bersembahyanglah. Basuh darah terutama dia di tempat dia. Kalau darah tu ada di tempat-tempat lain, ngecik di tempat lain, di pohon ke di mana ke, kena basuh juga tu. Bukan kata basuh ni di tempat asal, tempat keluar tu saja, tidak. Mana-mana bahagian tubuh yang kena basuh. Kalau kata kena kain, kain tu nak guna buat sembahyang, kena basuh dulu. Lepas tu baru boleh sembahyang menggunakan kain tu. Kalau tidak nak guna kain tu, tak apa, tak basuh pun. Hak ni pak tubuh kena basuh. Lepas tu baru bersembahyang. Itu caranya. Imam Bukhari qiyas dengan sembahyang. Kalau sembahyang boleh, bagus, tubuh pun boleh juga. Sebab mengikut kaedahnya, hak taklif tu pada ketika haid. Sekarang ni haid sudah tidak ada, berhenti dah. Bila tidak ada, walaupun darah istihadah ada lagi, boleh dah sembahyang. Boleh dah bersetubuh. Itulah Imam Bukhari nak cerita. Kalau nak kira dalam hadis ni tak ada sebut secara khusus tentang persetubuhan tu, tak ada. Boleh ke? Tak ada dalam hadis ni. Tapi dalam tajuk tu Imam Bukhari buat, suaminya boleh mendatanginya. Alasan dia apa dia? Sembahyang tu lebih besar. Kalau setara sembahyang tu sudah boleh buat, hak lain kau boleh lah. Atas dasar qiyas aulawi. Habis itu kita pergi pula kepada as-salat ala nufasa wa sunnatiha. Salat ke atas wanita yang mati. Sembahyang jenazah wanita yang mati dalam keadaan bernifas. Dan bagaimana sunnahnya? Sunnahnya lagi, adakah perempuan yang bernifas ni kena sembahyang? Kau tidak. Dia sendiri tu, kalau dia sendiri tu dia hidup, dia bernifas, tak boleh sembahyang, sebab mari kotor lah juga. Tapi kalau dia mati, adakah kena sembahyang jenazah dia tu? Kalau mana? Dan perempuan mari kotor, bila dia mati, ketika dia hidup dia tak boleh sembahyang, ketika dia mati, adakah orang kena sembahyangkan dia? Lagu mana? Itu nak cerita sini. Lepas tu sembahyang tu pula, lagu mana caranya, kedudukannya, adakah serupa dengan lelaki? Kau tidak. Kalau tidak serupa dengan lelaki, adakah tidak serupa tu dengan sebab dia ni bernifas atau kerana dia perempuan? Tak caralah bernifas kau tidak bernifas. Kalau perempuan, kena lagu ni semaya. Kalau lelaki, kena lagu ni. Dan kena lagu ni tu mesti kau lagu mana? Banyak kali nak bincang. Kita tengok nota dulu. 297 Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menjelaskan beberapa perkara dan menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul kerana beberapa perkara. Pertama, perempuan yang bernifas dan perempuan yang berhaid memang tidak dibenarkan bersembahyang. Tetapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan itu, jenazahnya wajib disembahyangkan. Supaya orang-orang lain juga lah suci. Kedua, menunjukkan orang Islam itu suci, tidak najis, sama ada semasa hidupnya atau selepas matinya.
Walaupun kematiannya berlaku ketika dia sedang bernifas, berhaid dan berjunub, atau dengan kata lain ketika sedang berhadas besar. Ini kerana nifas, haid dan janabah itu kalaupun dikatakan najis, ada juga kata najis kan, maka ia adalah najis hukmi. Najis hukmi yang hukumnya berbeza sama sekali daripada najis aini. Bukan najis diri dia tu, najis pada kira-kira hukum. Hukum kata dia najis, dia kotor, sebab tu dia tak boleh sembahyang. Istilah yang lebih tepat untuk mereka ialah hadas, bukan najis, hadas. Takut-takut keliru lah, bukan orang kata najis ni, dia tak boleh sentuh lah. Sedangkan kita sudah tengok dah dalam berapa banyak dah sebelum pada ni kan, boleh tidur sekali, Nabi bersentuh dengan isteri dia pada ketika mari kotor tu, tak ada, bukan najis tubuh dia tu. Sebab itu dia kata najis hukmi. Hak ni, hak lebih tepatnya hadas. Mereka berhadas, orang mari kotor berhadas, berjunub berhadas, bernifas berhadas, berhadas pula, hadas besar orang panggil, yakni yang kena mandi, kena mandi. Jika ada pun najis aini pada tubuh mayat, mereka yang tersebut itu, ia menjadi suci dan bersih dengan dimandikan dan diwudukkan, jadi bersih. Hak sahih-sahih itu kalau ada pun jadi bersih. Ketiga, berdasarkan apa yang tersebut di dalam sesetengah hadis, perempuan yang mati kerana melahirkan anak dikatakan mati syahid. Oleh itu mungkin ada yang berpendapat ia tidak perlu dimandikan dan disembahyangkan kerana kematiannya adalah syahadah. Takut-takut fikir tu. Itu sebab Imam Bukhari buat tajuk ni, syahadah lain. Dengan mengemukakan bab ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu menghilangkan kekeliruan itu. Beliau seolah-olahnya berkata, syahid yang tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan itu adalah syahid dunia, orang panggil, atau syahid al-ma'rakah, bukan syahid akhirat seperti perempuan yang mati kerana melahirkan anak. Itu orang panggil syahid akhirat, bukan syahid dunia atau syahid ma'rakah. Kalau Rasulullah SAW sendiri telah menyembahyangkan jenazah perempuan bernifas, maka itu maka itu sudah ia merupakan tak betul tu, maka itu sudah merupakan ia tu buat salah. Maka itu sudah merupakan keputusan beliau tentang adanya perbezaan di antara dua macam syahid yang tersebut tadi. Syahid ni disembahyangkan, dimandikan, syahid ni tidur, ada beza. Hak dalam hadis sebut syahid ni sikit-sikit banyak syahid, hak tu dimandikan, disembahyangkan. Sebab apa? Nak ceritanya ada beza syahid. Keempat, cara sunnah dalam menyembahyangkan jenazah perempuan bernifas. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW telah berdiri membetuli bahagian tengah tubuh jenazah itu ketika menyembahyangkannya. Bukan membetuli bahagian kepala dia, bahagian kaki dia, tidak, bahagian tengah. Apakah cara ini khusus untuk perempuan bernifas atau umum untuk perempuan-perempuan yang lain juga? Di sini bukanlah tempat nak bincang tu. Ni cara orang mati ni ada bab suku Imam Bukhari buat. Sana. Tidak nak bincang tu. Tak apalah. Itulah beberapa perkara yang Imam Bukhari maksudkan dengan buat bab ni. Dia nak ceritanya perempuan yang bernifas itu kalau mati kena disembahyangkan juga. Wajib dimandikan. Walaupun ada hadis sebut ini termasuk dalam orang mati syahid. Syahadah kalau dalam hadis tu ada dua macam. Satu, ulama buat kesimpulan lah, dia kata syahid dunia. Syahid dunia ni makna hukum orang mati syahid atas dunia tu dilakukan ke atasnya. Itu maksud syahid dunia. Yang ni tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Itu iaitu orang yang mati perang dengan orang kafir.
Mati perang dengan orang kafir kerana agama Islam.